Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kini kita semakin paham bahwa Malaysia benar-benar kesulitan mencari identitas. Negara ini terbelah bukan saja antara kaum Melayu dan non-Melayu, tapi juga di kalangan Melayu sendiri. Di kalangan Melayu ada yang sudah berpikiran maju dan rasional, tapi banyak sekali yang masih kolot dan suka berhalusinasi. Kelompok pemimpi ini cukup besar, mulai pemimpin politik, profesor, dan tentu saja masyarakat biasa. Kelompok pemimpi itu menonjolkan pemikiran mereka yang rasis dan ingin memelayukan Nusantara. Kami memasukkan Ismail Sabri dalam kelompok ini. Ia pun masih terus ingin memaksakan mimpinya, seperti terlihat dalam video berikut. Yuk kita simak ya. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 1999 yang perlu dipinda bagi memberikan lebih kuasa kepada DBP untuk mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan bahasa Melayu. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu merupakan sebahagian daripada perancangan semasa pentadbirannya namun tidak sempat dilaksanakan disebabkan pertukaran kerajaan. Kerajaan Malaysia berpendirian Akta Dewan Bahasa Pustaka 1959 perlu dipindah bagi memberikan lebih kuasa kepada DBP untuk mengambil tindakan dari segi penyalahgunaan bahasa Melayu. Namun hasrat tersebut tidak sempat dilaksanakan disebabkan peralihan kerajaan. Justru saya berharap usaha ini diteruskan dan diberikan perhatian oleh kerajaan hari ini agar bahasa Melayu dapat diperkasakan dan digunakan secara menyeluruh. Menurut Ismail Sabri, bahasa Melayu masih bergelut untuk mendapat tempat dan dimartabatkan biarpun sudah 66 tahun negara mencapai kemerdekaan. Ini terbukti apabila masih ada dalam kalangan pemimpin negara yang merasa canggung atau lekeh untuk menggunakan bahasa ibunda di pentas antarabangsa. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Simposium Antarabangsa Aspirasi Bahasa Melayu SAABM pada Isnin. Ketika saya mengadakan kunjungan ataupun lawatan kerja ke Indonesia, saya menyatakan hasrat saya kepada Bapa Presiden Indonesia, iaitu Pak Joko Widodo, untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua bagi negara Asia. Beliau memberikan sokongan terhadap usaha tersebut kerana bahasa Melayu mempunyai lebih 300 juta penutur di rantau Asia Tenggara. Sejarah menunjukkan penggunaan bahasa Melayu di kawasan alam Melayu ataupun Malay Archipelago merentasi entiti politik yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, sebahagian Thailand, sebahagian Filipina dan beberapa buah negara lain di Asia Tenggara seperti Kemboja, Vietnam, Laos dan Vietnam dan Myanmar. Saya sedar ada yang menentang cadangan tersebut, namun perlu kita faham bahasa Melayu ini kebiasaannya diubah mengikut kesesuaian kenegaraan. Justru saya yakin perkara ini mampu dijadikan realiti pada suatu hari nanti kerana kita semua berkongsi akar bahasa yang sama. Malah penggunaan bahasa yang sama ini juga kita dapat melahirkan sebuah keluarga ASEAN yang sentiasa bersatu bagi mendepani sebarang krisis global seperti sebuah keluarga besar. Begitulah guys pemikiran Ismail Sabri yang sungguh aneh. Cara berpikir seperti itu sungguh lucu karena di Malaysia sendiri bahasa Melayu tidak bermartabat. Jadi kaum Melayu Malaysia merasa jadi kaum yang hebat, padahal memartabatkan bahasa Melayu di negara sendiri saja tak mampu. Mereka ingin mendikte bangsa Indonesia agar mau bahasa Indonesia diberi label Melayu. Padahal kaum Melayu di Malaysia pun tidak berdaya menghadapi kaum Cina di negaranya. Jadi dalam urusan bahasa, Indonesia amat berjaya. Adapun kaum Melayu Malaysia jauh tertinggal. Buktinya seperti dalam video berikut ini.
Ya, apabila kita merdeka, kita menubuhkan negara ini, kita memilih integrasi sebagai dasar. Yang lain-lain di Asia Tenggara ini mereka memilih asimilasi. Dan integrasi itu sebenarnya jauh lebih ringan daripada asimilasi. Tetapi sayangnya dalam keadaan yang begitu ringan, maknanya tuntutan integrasi itu tak seberat tuntutan asimilasi. Kita masih mendapatilah setelah 66 tahun kita menubuhkan negara ini, masih terdapat penduduk Malaysia ini yang belum bersedia untuk berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Belum bersedia ataupun enggan setelah 66 tahun merdeka. Jadi apabila ada dalam kalangan penduduk di negara ini yang kita panggil rakyat dan mereka juga menggelarkan diri mereka sebagai warga negara, kita masih mendapati ada segolongan yang besar juga jumlahnya yang enggan berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu, khususnya dalam menerima bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Dan kita dapat lihat mereka ini, misalnya orang Cina lah, mereka rata-rata mempelajari bahasa Melayu itu atas dorongan instrumental, iaitu untuk memenuhi syarat sahaja. Lulus mata pelajaran wajib bahasa Melayu, kalau tidak segala peperiksaan itu dikira gagal. Jadi dengan mereka mempelajari bahasa Melayu atas dorongan instrumental, nak penuhi syarat lulus dalam peperiksaan, maka saya kira itu antara sebab mengapa bahasa Melayu mereka tak begitu baik. Maknanya setelah mereka memperoleh grade yang baik, hafal karangan, setelah mendapat grade yang baik dan mereka lulus SPM, dengan izin yang kasar sikit bahasa Melayu dipersaingkan, go to hell. Jadi malam sekali lah, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui sepenuhnya oleh anak watannya. Tidak ada di tempat lain di dunia rakyatnya tidak mengetahui bahasa negara. Tidak ada. Kalau kita lihat di Indonesia, mereka mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, diberi nama bahasa Indonesia, dan kita dapat lihat kuasa bahasa itu memang ada untuk penyatu paduan itu. Memang ada. Ini terbukti sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Ya, pada zaman purba, Maharaja Siwangti telah menggunakan bahasa dalam bentuk sistem tulisan dan ejaan yang dikongsi bersama untuk menyatu padukan penduduk-penduduk Cina yang bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Dan setelah mereka berkongsi sistem tulisan dan ejaan yang sama, penduduk Cina ni yang bahasanya berbeza-beza, tak faham antara satu sama lain, boleh berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk bahasa tulisan. Jadi di Indonesia kita dapat lihat bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu, beri nama nasional, dan kita dapat lihat bagaimana bahasa Indonesia itu menyatu padukan rakyat mereka yang dikatakan terdiri daripada 1,500 suku yang berbeza-beza. Dan bukan itu saja, rakyat Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia, jauh sekali dengan kita. Jadi untuk soalan saudara Fazli, mengapa bahasa Melayu tidak dikuasai dengan baik, apatah lagi dihayati, sebab orang-orang bukan Melayu kebanyakannya belajar bahasa Melayu atas dorongan instrumental. Sepatutnya mereka belajar bahasa Melayu itu atas dorongan integratif untuk menjadi sebahagian daripada komuniti bahasa Melayu yang terdiri daripada orang-orang Melayu. Begitulah guys nasib bahasa Melayu di Malaysia. Realitas seperti itu tidak bisa ditutupi dengan propaganda bahasa Melayu. Karena nyatanya yang mendunia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.